Haji Yatimi berdiri tengah perahu sambil imbang badan dia. Kemudian dia angkat tangan kanannya separas bahu. Bila tangannya digerakkan ke kanan, haluan perahu pun bergerak perlahan-lahan ke kanan lalu menghala ke tengah laut. TJ nampak Haji Yatimi duduk di tengah perahu. Kedua belah tangannya dijadikan pendayung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 132 hingga 135, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Menurut Haji Yatimi, sebenarnya guru Khoja Lisut tu tipu dia. Sebab bila tergantung macam tu 4 hari 4 malam, Khoja Lisut boleh mati dan akan jadi habuan binatang ganas. Bila dengar Haji Yatimi cakap macam tu, Khoja Lisut terus tergamam. Dia termenung panjang. Beberapa kali Khoja Lisut gelengkan kepalanya macam menyesal dengan apa yang terjadi. Apa lagi ilmu yang kamu simpan? Kalau dia cakapkan, kata Haji Yatimi. Khoja Lisut cakap dah tak ada apa yang disimpan lagi. Kemudian Haji Yatimi ajak mereka ke surau. Masa tu Khoja Lisut nampak penat. Kudrat dia dah tak macam dulu lagi. TJ yang pimpin dia ke surau. Sampai surau, Mak Upih dan Datuk TJ dudukkan Khoja Lisut atas anak tangga pertama. Haji Yatimi hanya berdiri dekat tiang surau, cuma pandang je. Disebabkan terlalu penat, Khoja Lisut terus baring dekat situ. Datuk TJ terus picit kedua belah betisnya. Mak Upih pula urut dada Khoja Lisut. Datuk TJ bersuara, "Kenapa muka kamu berubah, Khoja? Kau nampak aku dah cukup tua. Umurnya dah dekat 90 tahun. Kalau tak percaya, tanyalah dia sendiri." Haji Yatimi terus melangkah ke bahagian belakang surau menuju ke arah tandas. Datuk TJ dan Mak Upih terus rawat Khoja Lisut sampai dia boleh duduk dan bangun. Malah berdiri depan Datuk TJ dan Mak Upih. Tak lama kemudian, Haji Yatimi datang ke depan semula. Kata Khoja Lisut, apa yang dikatakan oleh Haji Yatimi tu memang betul. Dia tertipu dan terpengaruh dengan kehidupan dunia. Sekarang dia dah sedar, setiap benda yang dibuat oleh makhluk tak akan kekal. Ada kekurangannya. Hanya pemberian Allah sahaja yang mutlak. Tiba-tiba Khoja Lisut terus membongkok dan terbatuk. Dalam keadaan terbongkok-bongkok tu, Khoja Lisut berlari ke arah pangkal pongkok sentul. Dia muntah darah dekat situ. "Jangan dibantu, biarkan dia sendirian dekat situ," kata Haji Yatimi. TJ tanya, "Kenapa tak boleh bantu dia?" Kata Haji Yatimi, "Sebenarnya Khoja Lisut bukan muntah darah, tapi dia muntahkan segala kotoran dalam perutnya masa amalkan ilmu salahnya dulu. Khoja Lisut banyak telah makanan dan minuman haram yang kotor. Dia buat macam tu sebab disuruh oleh syaitan yang jadi guru dia. Kita nampak yang dia muntahkan tu darah. Bila kita dekat dengan dia, kita tak nampak apa-apa. Tapi kalau kita terkena muntahnya, bahaya. Kena mata boleh buta, masuk lubang telinga boleh pekak, kena kulit jadi kudis sepanjang hayat.
susah nak cari ubatnya. Selesai muntah, Khojalisuk datang ke arah mereka semula. Haji Yatimi ambil air kulah dan terus basuh muka Khojalisuk. Disebabkan hari dah petang, Khojalisuk minta bermalam dekat rumah Datuk TJ. Tapi Haji Yatimi kata tak payah. Dia ajak mereka semua bermalam dekat surau tu. Lepas isyak boleh beribadat sampai subuh sebagai tanda terima kasih pada Allah sebab Khojalisuk dah kembali ke jalan yang benar. TJ buat keputusan untuk pulang ke rumah dan datang semula ke surau waktu maghrib nanti. Sebelum pulang tu, Datuk TJ pesan pada TJ suruh nenek dia masak nasi dan lauk banyak sikit, agak-agak untuk makanan mereka berempat. Lepas tu ambil 2 helai kain pelikat, sehelai baju kemeja, sehelai baju Melayu dan 2 helai kain basahan. Barang-barang tu TJ kena hantar dulu sebab datuk dia nak mandi dan tukar kain. Lepas hantar tu, kalau TJ nak datang surau lambat pun tak apa. Mulai malam tu berjalan seperti yang ditetapkan. Dari apa yang TJ tengok, memang Khojalisuk dah insaf. Dia ikut majlis Qiyamul malam tu dengan baik sekali. Pembacaan ayat-ayat suci yang keluar dari mulutnya cukup terang dan jelas. Menurut Haji Yatimi, Khojalisuk dapat bimbingan agama sejak kecil lagi. Tapi bila fikir dia Islam sebab datuk neneknya memang Islam dan belajar agama pun atas paksaan orang tua, Khojalisuk tak hayati agama tu secara mendalam dan tak nak jadi seorang Muslim yang sejati. Dia tengok orang yang taat pada agama hidupnya agak perit, tapi orang yang langgar hukum Islam macam tak solat, tak bayar zakat, menipu dan mencuri, hidup mereka senang dan ada yang kaya raya. Keadaan itu pengaruhi hidupnya. Lalu bagi dia agama tak penting. Qiyamul malam tu berakhir dengan solat dan doa. Makan dan minum pagi tu disediakan oleh Mak Upih. Lepas sarapan, Khojalisuk mulakan perjalanan ke rumah, kembali semula kepada isteri yang ditinggalkan. Setelah 2 minggu Khojalisuk pulang, Haji Yatimi pula hilang secara mengejut. Dan petang tu menurut kiraan dah masuk hari ke-10 Haji Yatimi hilangkan diri. TJ tak tahu ke mana dia pergi dan berhasrat nak tanya datuk dia nanti. Sebaik saja Datuk TJ pulang dari kebun dan berehat minum kopi, TJ terus tanya tentang Haji Yatimi. Kata Datuk TJ, Haji Yatimi tak cakap apa-apa dekat dia. Tiba-tiba dia hilangkan diri. Tapi Mak Upih ada beritahu Datuk TJ yang Haji Yatimi nak pergi ke sebelah utara dan pantai timur. Dia suruh Mak Upih bagi tahu Datuk TJ dan kirim salam pada TJ. Dia memang selalu macam tu. Kalau dah datang sini, dia mesti pergi ke Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Ramai kawan-kawan dia dekat situ. Malam tu TJ dengan datuk dia solat maghrib dan isyak berjemaah dekat surau. Lepas ikut pengajian dari guru agama dari Krian, TJ dengan datuk dia pun pulang ke rumah. Masa nak balik tu, TJ terdengar nama dia dipanggil. Dia toleh ke kanan dan ternampak Haji Yatimi tercegat dekat situ. Haji Yatimi ingat dia sempat solat isyak berjemaah dengan orang-orang kampung. Awak dari mana? Tanya Datuk TJ. Kata Haji Yatimi, dia dari Kedah. Sampai Taiping dah petang. Lepas solat maghrib dekat Taiping, dia naik teksi ke sini. Entah macam mana teksi yang dia naik tu buat hal dekat Batu 10 Terung. Itu yang dia lambat sampai ke sini. Datuk TJ pelawar Haji Yatimi tidur dekat rumah dia. Tapi Haji Yatimi tak nak. Dia kata dia nak tidur surau. TJ terus hidupkan lampu surau, bentangkan tikar dan sediakan bantal. Tikar, bantal dan selimut memang disediakan untuk guru agama yang nak bermalam dekat surau tu. Kata Haji Yatimi, lepas solat subuh besok dia nak balik ke Solok. Sebelum tu dia nak ajak Datuk TJ pergi ke Teluk Senangin dulu. Datuk TJ pun setuju. Pulanglah, aku nak ambil wuduk, kata Haji Yatimi. Lepas bersalam, TJ dengan datuk dia tinggalkan surau tu. Masa nak dekat sampai rumah tu, mereka tengok dari jauh pintu rumah dah terbuka. Nenek TJ tengah bawa tepak sirih dan gobek. Sebelum duduk, Nenek TJ letak golok atas lantai dulu. Sampai rumah, Datuk TJ terus tanya, kenapa pintu terbuka ni? Kata Nenek TJ, masa dia solat tadi, ada benda yang mengacau. Pintu rumah diketuk berkali-kali, kemudian digoncang dengan kuat. Solat pun jadi tak khusyuk. Bila dengar macam tu, Datuk TJ tak terkejut pun. Dia buat acuh tak acuh je. Kemudian Datuk TJ naik tangga dan duduk dekat bendul pintu. Kamu tunggu apa lagi dekat situ Tamah? Naiklah, kata Datuk TJ. TJ pun terus naik tangga, melintas depan datuk dan nenek dia dengan penuh berhati-hati dan menuju ke ruang dapur. TJ angkat tudung saji. Makanan malam dah sedia. Tamah, tunggu, kita makan sama-sama. Mari ke sini dulu. Dengan langkah longlai, TJ ke bahagian depan rumah, duduk dekat nenek dia. Datuk dia masih bertinggi dekat bendul, matanya merenung ke arah halaman rumah.
Tutup pintu Tamah, kata Datuk TJ segera menuju ke dapur. Daun pintu TJ rapatkan dan kunci. Kayu palang pintu dimasukkan ke tempatnya. Masa TJ nak ke dapur, tiba-tiba TJ terus melompat sambil buka silat. Dia tengok ke arah pintu. TJ yakin pintu rumah dipukul dengan kayu dari luar. Datuk TJ cepat-cepat datang ke depan. Dia ingat rumah kena tembak dengan senapang. Bila tengok TJ tak ada apa-apa, Datuk TJ terus buka pintu rumah dan berdiri dekat tengah pintu, bercekap pinggang. Tiba-tiba, serentak dengan pekikan tu, Datuk TJ terus lompat dan tepis sepotong kayu arang yang dilemparkan dari luar. Kayu arang yang dia tepis tu terkena dinding lalu terdampar atas lantai. Kemudian Datuk TJ suruh TJ pergi buang kayu arang tu. Bawa kemari Tamah, kata Datuk TJ. Kayu arang yang panjang lebih kurang 1 hasta tu TJ serahkan pada Datuk dia. Datuk TJ terus menatap kayu arang tu dari pelbagai sudut. Cepat-cepat TJ pergi dekat nenek dia semula. Kemudian perlahan-lahan Datuk TJ pandang ke halaman rumah. Bukan di sini tempat untuk bergurau. Orang lain boleh diajak main-main, dengan aku jangan. Nanti buruk padahnya. Aku tak cari musuh. Pengikut kamu yang datang jumpa aku dengan niat untuk pisahkan diri dari kamu. Datuk TJ terus baling kayu arang tu keluar. Kemudian terdengar sayup-sayup suara sebut nama Koja Lisut 3 kali, diikuti dengan ketukan dekat dinding rumah berkali-kali. Datuk TJ masih berdiri dekat ambang pintu, tak peduli dengan apa yang dia dengar. Bila bunyi ketukan berhenti, TJ terdengar pokok digoncang bertalu-talu. Lebih kurang 5 minit kemudian, suasana sepi semula. Iblis tu masih belum puas, kata Datuk TJ sambil tutup dan kunci pintu. Kata nenek TJ, benda-benda macam ni lah yang dia dengar tadi. Kalaulah benda tu manusia atau binatang, dia nak tetak dengan golok. Datuk TJ bersuara, sudahlah, memang iblis tak nak mengaku kalah. Dia selalu usik dan menakut-nakutkan kita. Datuk TJ terus tarik tangan TJ, ajak ke ruang dapur. Kenapa dia sebut nama Koja Lisut tu? Tanya TJ. Kata Datuk TJ, itu menunjukkan yang iblis nak kuasai Koja Lisut, nak perdaya Koja Lisut supaya masuk ke dalam kekuasaannya. Walaupun dia tahu Koja Lisut dah kembali ke pangkal jalan. Macam biasa, selesai makan, masing-masing bawa diri. Nenek TJ dengan tugasnya dekat dapur. TJ duduk dalam bilik baca novel-novel dan majalah-majalah lama. Datuk TJ pula dengan rutin dia, baca kitab-kitab sampai tertidur. Tengah malam nanti dia bangun, solat tahajud dan baca Quran sampai ke subuh. Pagi tu, lepas solat subuh, Datuk TJ dah bersiap dengan pakaian serba hitam dia. Katanya dia nak pergi ke Teluk Senangin, tunaikan janji dengan Haji Yatimi. Memang dah jadi kebiasaan, kalau dia ke Teluk Senangin mesti berpakaian macam ni. Lebih-lebih lagi bila Haji Yatimi ada. Bila TJ dah siap tukar pakaian semua, mereka berdua mulakan langkah. Setelah melintasi sebuah bukit kecil dan berluka, mereka sampai ke kawasan pantai. TJ dengan Datuk dia berjalan rapat ke gigi pantai. Serentak mereka renung ke arah sebuah teluk yang berada di bahagian utara pantai. Macam ada orang dekat situ tu. Ya, aku nampak. Mata Datuk TJ tak berkelip pandang ke arah sekujur tubuh berpakaian serba putih sambil peluk tubuh pandang ke arah laut lepas. Kita ke situ Tamah. Tok yakin tu Haji Yatimi? Ya, aku yakin. Tapi Haji Yatimi jarang berpakaian serba putih. Marilah kita tengok. Mereka berdua terus bergerak ke arah orang berpakaian putih tu. Lebih kurang 2 rantai nak sampai kawasan teluk tu. TJ tengok orang tu dah gaib. Tapi Datuk TJ nampak lagi orang tu ada dekat situ. Tamah, kita tunggu sini, kata Datuk TJ. TJ terus duduk atas batang kelapa tumbang dan renung ke tengah laut yang dipenuhi kabus nipis. TJ bersuara, orang tadi ke mana perginya Tok? Entah, aku tak tahu. Kita tak ada urusan dengannya. Kalau dia nak berurusan dengan kita, dia datanglah jumpa kita. TJ jadi bingung. Tadi Datuk dia cakap orang berpakaian putih tu ada dekat situ. Sekarang dah lain pula cakapnya. Tiba-tiba bulu roma TJ meremang. Dia jadi cemas dan takut. Assalamualaikum. TJ toleh ke kanan dan nampak Haji Yatimi tengah berdiri dekat pangkal kelapa tumbang, pakai jubah dan serban berwarna hijau. Datuk TJ dan Haji Yatimi bersalaman dan berpelukan. Dah lama sampai? Baru lebih kurang 5 minit. Saya terlambat kali ni. Selalunya saya tunggu awak. Tiba-tiba TJ terfikir, macam mana Haji Yatimi nak ke Pulau Sumatera tu? Nak seberang Selat Melaka? Mana ada kapal atau perahu? Takkan dia nak berenang? Mungkin Haji Yatimi mampu berjalan atas ombak. Macam-macam yang timbul dalam fikiran TJ masa tu. Tolong saya tolak perahu boleh?
Boleh, mana awak sembunyikan perahu? Dekat sana, mari ikut saya. Mereka terus ikut Haji Yatimi menuju ke arah rumpun kecil. Kemudian Haji Yatimi dan Datuk TJ selak daun dari rimbunan pokok-pokok kecil. Mereka tarik perahu atas pasir dan tolak ke laut. Dengan perahu ni nak balik ke Solok? Tanya TJ. Ya, kenapa Tama? TJ perhati je perahu tu dari pelbagai sudut. Dia kurang yakin dengan perahu kecil ni Haji Yatimi boleh seberang selat Melaka. Lagipun keadaan papannya dah lapuk. Kalau dipukul ombak kencang boleh pecah. Paling mengejutkan, TJ ialah pendayung perahu tu dibuat dari batang limpah. Kata Haji Yatimi, dah berbelas kali dia ulang-alik dari Solok ke sini dengan perahu ni. Kalau dah ajalnya mati karam dekat laut, dia terima je. Kita ni hambanya, yakin dengan kebesarannya dan kepadanya kita minta tolong. Kamu faham tak apa yang Tuan Haji katakan tu, Tama? Saya faham, Tok. Kalau macam tu, biar aku beredar sekarang. Sekarang? Ya, sebelum matahari terbit, aku mesti tinggalkan tempat ni. Kalau lambat, macam-macam boleh jadi. Masa datang ke sini tadi, ada kamu nampak apa-apa? Macam biasalah, Haji. Apa yang kamu buat? Saya buat macam biasa, buat tak kisah. Oh, kalau macam tu Tok dah tahu. Patutlah Tok tak cemas bila saya cakap tentang lembaga putih tadi. Kata Haji Yatimi, sebenarnya mereka sendiri tak tahu dari mana lembaga tu datang. Setiap kali dia dengan Datuk TJ ke sini, lembaga tu mesti ada. Naik pening mereka fikirkan. Akhirnya mereka buat tak kisah. Tapi lembaga putih tu tak pernah ganggu mereka dan mereka pun tak pernah usik lembaga tu. Dia dan kita sama-sama menumpang di bumi Allah. Dia dengan jalannya dan kita dengan cara kita. Pokoknya dia juga hamba Allah macam kita. Masih ada batas dan ada sempadan untuk dipelihara. Dengan izin Allah, tak ada bahaya yang menanti, kata Haji Yatimi. Kemudian Haji Yatimi berdoa mohon restu dari Allah. Bismillah. Haji Yatimi melangkah ke perahu. Dengan tenang dia meranduk air laut. Doakan perjalanan saya selamat, kata Haji Yatimi. Haji Yatimi terus duduk tengah perahu. Datuk TJ hulurkan batang limpah pada dia. 2-3 kali Haji Yatimi uji dayung ke air. Haji Yatimi bersuara, saya guna dayung ni bila dah dekat dengan pantai Sumatera. Masa tengah laut, dayung ni memang tak ada manfaatnya. Jadi Tuan Haji guna apa? Saya guna ni. Haji Yatimi kembangkan tampak tangannya. Kemudian dengan lafaz Bismillah, Datuk TJ dan TJ tolak perahu Haji Yatimi ke kawasan air yang dalam sikit. Haji Yatimi berdiri tengah perahu sambil imbang badan dia. Kemudian dia angkat tangan kanannya separas bahu. Bila tangannya digerakkan ke kanan, haluan perahu pun bergerak perlahan-lahan ke kanan lalu menghala ke tengah laut. TJ nampak Haji Yatimi duduk di tengah perahu. Kedua belah tangannya dijadikan pendayung. Tiba-tiba perahunya meluncur dengan laju ke tengah laut lepas dan Haji Yatimi tak mendayung lagi. Dalam sekelip mata, Haji Yatimi dan perahunya lesap dari pandangan. TJ macam tak percaya apa yang dia nampak. Jangan terkejut, semuanya terjadi dengan izin Allah, kata Datuk TJ. Kata Datuk TJ lagi, dia dah selalu tengok macam tu. Sebab itulah dia ajak TJ ke sini, biar TJ tengok sendiri dengan mata kepala dia betapa hebatnya amalan Haji Yatimi. Kemudian mereka tinggalkan kawasan Teluk Senangin. Masa dalam perjalanan tu, sayup-sayup TJ terdengar suara orang dalam 3 hingga 5 orang bercakap. Dari arah yang bertentangan muncul beberapa orang kampung yang diketuai oleh Mat Upih. Nak ke mana kamu semua? Tanya Datuk TJ. Kata Mat Upih, mereka nak ke Teluk Senangin, nak hantar Haji Yatimi ke Sumatera. Mereka bawa pisang, keladi, beras untuk dibawa ke sana. Datuk TJ tersenyum dia dan ketawa panjang. Haji Yatimi bukan datang dengan tongkang. Kalau dia datang dengan tongkang, mungkin semua barang-barang yang kamu bagi boleh dibawanya. Habis dia datang dengan siapa? Dia datang dengan perahu kolik. Sudahlah, bawalah barang-barang ni balik. Sebaik saja mereka berdua sampai dekat rumah, Nenek TJ dah tunggu dengan sarapan pagi. Tapi Datuk TJ pergi buat senaman dan mandi embun dulu. Bila dah selesai, barulah dia sarapan pagi. Dah sebulan lebih Haji Yatimi pulang ke Solok. Tak ada khabar berita dari dia. Tapi apa yang TJ tengok dan alami tetap jadi rahsia. Dia tak ceritakan pada sesiapa pun demi menjaga amanah datuk dia. Masa terus berlalu, ingatan TJ pada Haji Yatimi makin pudar. Begitu juga apa yang diperlihatkan oleh Haji Yatimi di pantai Teluk Senangin makin kurang bermain di kotak fikirannya. Alright, sampai sini dulu sambungan bercakap dengan Jin ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adiosa.